Hai murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Baik, dalam video ini Cikgu pilih dua lagi soalan untuk diselesaikan. Dan perhatikan kedua-dua bentuk soalan ini adalah melibatkan bentuk indeks. Okey, berkaitan dengan penyelesaian soalan melibatkan persamaan bentuk indeks. Ya, dalam video sebelum ini, Cikgu dah terangkan bagaimana nak selesaikan soalan di mana persamaannya itu adalah dalam bentuk indeks. So, untuk pengetahuan murid-murid, sekiranya soalan itu melibatkan persamaan, murid-murid perlu tentukan persamaan itu jenis mana. Ada tak persamaan itu persamaan linear 1 boleh ubah, ataupun persamaan linear 2 boleh ubah, ataupun persamaan serentak, maupun persamaan kuadratik. Sebab inilah pengalaman-pengalaman yang ada pada murid. So murid-murid sudah belajar bagaimana nak selesaikan satu persamaan melibatkan 1 boleh ubah. Murid-murid mempunyai pengalaman bagaimana nak selesaikan satu persamaan melibatkan 2 boleh ubah, iaitu jika keduanya adalah linear. Ya, murid-murid tahu bagaimana gunakan penggantian ataupun cara penghapusan. Murid-murid juga ada pengalaman bagaimana nak selesaikan persamaan melibatkan persamaan serentak, iaitu satu persamaan ialah persamaan linear dan satu lagi ialah bukan linear. Dan terakhir dan terbaru ialah di bawah tajuk persamaan kuadratik ataupun fungsi kuadratik, murid-murid belajar bagaimana nak selesaikan satu persamaan kuadratik. So ini adalah pengalaman-pengalaman yang dipunyai oleh murid sekiranya nak selesaikan satu persamaan. So di sini soalan ini diberikan persamaan, tetapi sekali pandang soalan-soalan ini kita tidak tahu ada tak jenis persamaan mana yang kita akan gunakan untuk penyelesaian. So dalam video sebelum ini Cikgu terangkan bagaimana bentuk persamaan indeks itu kita akan gantikan dengan 1 boleh ubah yang lain di tempat bentuk indeks itu supaya mengenal jenis persamaan dan cara penyelesaian. So di sini pun sama juga. Sekiranya murid-murid nak selesaikan soalan atau persamaan indeks ini, murid-murid perlu tentukan melibatkan persamaan mana. Dan Cikgu dah berikan sedikit petunjuk bagaimana nak menentukan daripada persamaan bentuk indeks itu kepada bentuk yang kita tahu. So di sini pun sama juga. Tapi ada tak cara penyelesaian itu sama seperti mana yang kita belajar sebelum? Cikgu akan pilih soalan 1 untuk dibincangkan. Dan tengok bagaimana Cikgu ubah persamaan yang diberikan dalam bentuk indeks itu menjadi persamaan yang kita lazim belajar. Yang maksud lazim belajar murid faham. So perhatikan di sini, kalau dalam video sebelum ini dia hanya melibatkan satu persamaan saja dalam bentuk indeks. Dengan menggantikan 1 boleh ubah yang baru ke dalam persamaan itu, kita dapat mengenal pasti untuk selesaikan soalan itu jenis persamaan yang kita belajar kita akan gunakan. So di sini beza adalah perhatikan 2 persamaan melibatkan indeks diberikan. So kalau diberikan 2 persamaan, maksudnya jelaslah di sini bahawa akan melibatkan mencari 2 boleh ubah, iaitu X ataupun Y ataupun mana-mana boleh ubah yang terlibat. So anda dikendaki mencari 2 boleh ubah. Pengalaman murid berkenaan dengan mencari 2 boleh ubah ialah 1 persamaan linear 2 boleh ubah, dan satu lagi ialah persamaan serentak. Satu ialah persamaan linear dan satu lagi ialah bukan linear. So ini adalah pengalaman-pengalaman yang murid-murid miliki sekiranya menyelesaikan satu persamaan serentak 2 boleh ubah. So sekarang Cikgu akan pilih soalan 1 dan tengok bagaimana
ataupun apakah bentuk persamaan serentak yang kita akan gunakan. Boleh? Okey, kita mulakan penyelesaian soalan 1. Baik. Okey, Cikgu salin soalan 1, perhatikan. Ya, persamaan pertama adalah 5x. Okey, so seperti biasa fahamkan maksud titik ni. Bukan perpuluhan kan? Yang ini adalah darab. Masih ingat? Ya. Okey, awal-awal cikgu ingatkan. So yang ini adalah darab. Seterusnya perhatikan 25 2y sama dengan 5. Okey. Satu lagi persamaan ialah 3 2x darab 9 kuasa y tolak 1 sama dengan 1/27. Okey, perhatikan soalan yang diberikan. So dalam soalan ini anda perhatikan bahawa anda dikehendaki menentukan nilai x dan y. Maksudnya murid-murid perlu selesaikan persamaan ini untuk memperolehi nilai untuk dua pemboleh ubah, satunya ialah x dan satu lagi ialah y. Pengalaman murid untuk mendapatkan nilai dua pemboleh ubah, maksudnya pengalaman murid adalah melibatkan persamaan serentak. So dalam persamaan serentak ini murid-murid sudah belajar dua jenis. Satu ialah semasa menengah rendah, iaitu persamaan linear dua pemboleh ubah, di mana murid-murid akan diberikan dua persamaan linear melibatkan pemboleh ubah yang terlibat dalam soalan itu. Semasa tingkatan 4, iaitu di bawah tajuk sistem persamaan dan persamaan serentak dua pemboleh ubah. Masih ingat tak? Ya. So dalam sistem persamaan penyelesaian persamaan serentak dua pemboleh ubah, murid-murid belajar bagaimana nak selesaikan dua persamaan melibatkan dua pemboleh ubah. Satu adalah persamaan linear dan satu lagi ialah bukan linear. So sekarang perhatikan dalam soalan ini melibatkan dua pemboleh ubah, iaitu x dan y. Sekiranya ia ada dua pemboleh ubah, perlu murid-murid tentukan pada peringkat awal, ada tak murid-murid akan menggunakan persamaan linear dua pemboleh ubah, sama ada kita gunakan cara penghapusan ataupun penggantian, ataupun ada tak soalan ini melibatkan penyelesaian persamaan serentak dua pemboleh ubah, satu persamaan linear dan satu lagi ialah bukan linear. Itu yang kita nak tentukan dahulu. Selepas kita dah tentukan mana satu dan kita tahu cara penyelesaian. So, di sini cabaran murid adalah bagaimana kita nak ubah persamaan yang diberikan dalam bentuk indeks ini kepada bentuk yang biasa kita ataupun murid-murid dah belajar. Okey, so kita mulakan daripada persamaan pertama. Okey, so perhatikan di sini, yang ini cikgu sudah pun ajar bagaimana nak tukar. Okey, 5x darab, perhatikan darab 25 2y sama dengan 5. Okey, cikgu dah ajar bagaimana nak tukar daripada bentuk indeks. Jelas? So yang ini adalah 5x darab 25 adalah 5 darab 5, iaitu 5 kuasa 2. Jelas? So yang ini adalah 5 kuasa 2 2y sama dengan Okey, 5 dalam bentuk indeks adalah 5 kuasa 1. Okey, perhatikan di sini. So cikgu dah ubah kepada bentuk asas indeks yang kita sudah belajar. Okey, seterusnya perhatikan di sini. Perhatikan di sini iaitu kedua. Yang ini adalah AM, okey, darab dengan AM. So AM darab AM adalah AM tambah N. Masih ingat tak asas yang kita belajar semasa indeks? So sekarang kita guna pakai asas ini. Jelas? Okey, cikgu padamkan ini. Okey, perhatikan bagaimana asas indeks itu digunakan di sini. So di sini adalah 5x. Perhatikan di sini, masih ingat tak? Yaitu AM kurungan N. Jelas?
Yang ini adalah A, M darab N. Jelas? Kita gunakan di sini. So, di sini perhatikan adalah mengikut asas tadi, iaitu darab adalah tambah. Yang ini cikgu dah terangkan maksudnya adalah darab, iaitu 2 darab 2Y sama dengan 5 kuasa 1. Jelas? So, daripada sini kita dapati 5X tambah 4Y sama dengan 5 kuasa 1. Jelas? Sekarang perhatikan cikgu dah tukar ke bentuk yang kita belajar, iaitu semuanya cikgu gunakan asas iaitu sekiranya AM dan EN sekiranya begini, maka M adalah sama dengan N. Jelas tak? Semua ini adalah asas-asas yang murid belajar dan sedang guna pakai dalam penyelesaian. So dari sini kita dapati sama dengan 1. Maksud sekarang perhatikan, yaitu kita dapati X tambah 4Y sama dengan 1. Ini adalah persamaan 1. So sekarang perhatikan asalnya, bentuk asalnya, dan menggunakan asas-asas indeks yang dipelajari, bagaimana kita dapat mengenal yang persamaan asalnya. Kita tak tahu apakah bentuk persamaan, tetapi dengan pengalaman yang ada berkenaan dengan asas-asas indeks, bila diguna pakai dalam soalan, kita dapati persamaan di atas adalah melibatkan satu persamaan linear, 2 pun boleh ubah. Persamaan linear, 2 pun boleh ubah. Sekiranya kita mempunyai persamaan linear 2 pun boleh ubah, maksudnya kita sudah mempunyai pengalaman semasa selesaikan soalan itu, semasa murid-murid di menengah rendah. So, untuk selesaikan kita perlukan satu lagi persamaan yang melibatkan persamaan linear, 2 pun boleh ubah. So, satu kita berjaya hasilkan. So, tinggal satu lagi persamaan indeks yang kita akan gunakan asas-asas seperti mana yang kita guna dalam persamaan 1 untuk menghasilkan satu lagi persamaan linear, 2 pun boleh ubah. Jelas? Kita mulakan untuk persamaan kedua pula sekarang. Cikgu padamkan ini. Sekarang kita salin. Persamaan kedua cikgu ambil yang ini. So kita dapati adalah 3 2x. Fahamkan darab. Yang ini adalah 9y plus 1 sama dengan 1/27. Ini tak ada masalah. Kita ambil yang ini pula. So yang ini adalah 9y tolak 1. So 9 ini adalah 3 darab 3. Kenapa perlu 3? Base 3, iaitu 3 kuasa 2. Jelas? So di sini yang ini adalah 3 kuasa 2 y tolak 1. Boleh? So sekarang perhatikannya. So cikgu dah terangkan bagaimana kita nak tukar kepada indeks yang mempunyai base 3. Perhatikan di sini. So yang ini adalah kurungan 3 kuasa 2 y tolak 1. Cikgu padamkan ini. Sekarang cikgu salin yang ini, iaitu 3 2x. Perhatikannya. Sekarang cikgu dah tukarkan kedua-dua ke bentuk indeks, di mana untuk bentuk indeks yang paling penting adalah base number mestilah sama. Sekarang tinggal yang ini 1/27. So perhatikan sekarang, 1/27. Kalau masih ingat, iaitu A negatif N, ataupun kita boleh ingat yang ini pula, iaitu 1/AN. Bawa ke atas. Jadi A negatif N. Jelas tak? Kita gunakan asas ini. So di sini kita dapati yang ini sama dengan 27 kuasa 1. Negatif 1. Jelas? So sekarang 27 ini perlu ditukarkan kepada base 3, sebab soalan ini semuanya adalah melibatkan base 3. So sekarang perhatikan. So 27 ini, 27 adalah 3 darab 3 darab 3, 9 darab 3, 27, iaitu 3 kuasa 3.
So kita sini dapati adalah 3 kuasa 3 kurungan negatif 1. So sekarang perhatikan kita dah tukarkan yang ketiga, yaitu sekarang dia adalah 3 2x darab 3 2, kan kita fahamkan A M kurungan N adalah A M darab N, masih ingat ya, kita pakai di sini tolak 1 sama dengan 3 kuasa. Perhatikan di sini yaitu 3 darab dengan negatif 1. Okey, perhatikan sekarang kita dah tukar ke bentuk indeks. Okey, di mana sekarang anda perlu gunakan asas indeks yang seterusnya supaya kita mengenal apakah jenis persamaan melibatkan persamaan indeks yang kedua ini. Jelas? Okey, sekarang cikgu padamkan ini semua. Okey, cikgu dah tukarkan. Okey, sekarang perhatikan yang ini yaitu 3, yaitu AM darab AM adalah AM tambah N. Darab ya, so di sini dapati 2x tambah 2y tolak 1 sama dengan 3 darab kita dapat negatif 3. Okey, jelas? Boleh? Kita dapat darab, kita dapat negatif 3. Okey, sekarang perhatikan cikgu padam ini. Okey, sekarang kita salin. Yang ini adalah, perhatikannya cikgu keluarkan di sini, yaitu 2x tambah 2y tolak 1 sama dengan negatif 3. Okey? Dari mana kita dapat ini? Yaitu AM sama dengan AM, maka M sama dengan N. Perhatikan asasnya. So, mengikut asas ini, kita peroleh. So, sekarang cikgu padamkan yang ini. Okey, sekarang cikgu salin. Okey, yaitu satu lagi persamaan adalah 2x. Perhatikan di sini. Okey, semasa pengembangan pastikan tanda. So, positif-positif. 2 darab y ialah 2y. Kemudian kita darabkan ini positif negatif adalah negatif. Kita dapat negatif 2. 2 darab negatif 1 ialah negatif 2 sama dengan negatif 3. Okey? Belum lagi ya. Okey, sekarang kita teruskan, yaitu 2x tambah 2y sama dengan, pindahkan di sini, yaitu negatif 3 tambah 2. Ya, negatif 3 tambah 2, negatif 1. So, kita peroleh negatif 1. So, sekarang perhatikan satu lagi persamaan. Ini ialah persamaan yang pertama. Dan ini adalah persamaan yang kita peroleh daripada persamaan kedua yang kita peroleh daripada persamaan kedua. So, sekarang persamaan kedua perhatikan adalah satu persamaan linear dua pemboleh ubah. So, sekarang jelaslah untuk menyelesaikan persamaan indeks ini yang melibatkan dua persamaan dan dua pemboleh ubah, ya, didapati dengan menggunakan asas-asas indeks yang dipelajari, kita berjaya mengenal apakah cara penyelesaian sesuai untuk menentukan nilai X dan Y. So, selepas kita gunakan asas indeks untuk mengenal apakah jenis persamaan, kita dapat mengenal pasti bahawa ya, daripada persamaan yang di atas ini kita perolehi satu persamaan linear dua pemboleh ubah, dan daripada persamaan kedua kita dapat satu lagi persamaan, yaitu persamaan linear dua pemboleh ubah. So, sekarang fahamlah kan murid, ya, pengalaman murid semasa menengah rendah, yaitu sekiranya diberikan dua persamaan linear dua pemboleh ubah, anda boleh gunakan sama ada cara penggantian ataupun penghapusan untuk mendapatkan nilai pemboleh ubah yang terlibat dalam soalan itu. So, bergantunglah kepada murid. Okey, cara mana you akan gunakan? Tak ada masalah, mana-mana pun boleh gunakan. So, mana satu anda rasa lebih sesuai untuk pengetahuan murid. Okey, so sekarang cikgu akhiri. Okey, bagaimana kita akan gunakan, yaitu cara penyelesaian. Okey, persamaan linear dua pemboleh ubah. Jelas? Okey, sekarang cikgu padamkan ini. Okey, cikgu salin. Satu ini adalah 2x tambah 2y sama dengan negatif 1.
Okey, so cikgu padamkan ini. Okey, perhatikan sekarang. Okey, kita sudah ada dua persamaan. Okey, persamaan pertama, persamaan kedua. Okey. So daripada persamaan pertama ini, cikgu akan dapat X tambah 4Y sama dengan 1. So X adalah 1 tolak 4Y. Cikgu gunakan cara gantian. So apa yang cikgu akan lakukan sekarang ialah, ya, X iaitu 1 tolak 4Y ini cikgu akan gantikan, cikgu akan gantikan di tempat X supaya kita tukarkan persamaan dua pemboleh ubah itu menjadi satu pemboleh ubah. Jelas? Okey, sekarang perhatikan cikgu akan gantikan, okey, iaitu X sama dengan 1 tolak 4Y, ya, yang diperoleh daripada persamaan pertama. Jelas? Okey, sekarang kita padam ini. Okey, cikgu turunkan yang ini. So 2X tadi berapa? Ya, iaitu 1 tolak 4Y tambah 2Y sama dengan negatif 1. 2 cikgu gantikan ini ke dalam persamaan kedua. X adalah 1 tolak 4Y. So kurungan 1 tolak 4Y tambah 2Y. Okey, sekarang lakukan pengembangan. Semasa pengembangan pastikan, ya, pastikan tanda di sini positif-positif. So 2 positif negatif. Okey, so dapat 8Y 2 darab 4 tambah 2Y, perhatikannya, sama dengan negatif 1. Jelas? Okey. Di sini cikgu pindahkan 2 ke sebelah sana. So negatif 8Y tambah 2Y sama dengan negatif 1, positif, so tolak 2. Okey. So perhatikan di sini, cikgu pindahkan ke sebelah sini. So yang ini adalah negatif 8Y tambah 2Y. Negatif 8Y tambah 2Y adalah negatif 6Y. Sama dengan, ya, negatif 3, yaitu negatif 1 tolak 2. So di sini Y adalah negatif 3 bahagi dengan negatif 6. Negatif-negatif, positif. So yang ini 1, 2. So Y adalah 1/2. So kita dapati nilai pemboleh ubah Y adalah 1/2. Apakah langkah seterusnya? Semestinya murid-murid faham, kan? Kita gantikan Y 1/2 ini ke dalam, okey, di tempat Y di sini untuk memperoleh X. Jelas? So sekarang apa yang cikgu akan lakukan di sini ialah untuk menentukan X 1 tolak 4, Y berapa tadi? 1/2. So cikgu gantikan 1/2. Jelas? So ini adalah sama dengan X sama dengan 1 tolak ini 1/2, yaitu tolak 2. Yaitu kita ringkaskan 4 darab 1/2, kita dapat 2. So 1 tolak 2, so di sini kita dapati X adalah negatif 1. So ini adalah cara penyelesaian untuk menentukan nilai pemboleh ubah X, yaitu negatif 1, dan nilai pemboleh ubah Y, yaitu 1/2. Okay. So ini adalah, ya, bagaimana kita gunakan asas yang dipelajari di menengah rendah, yaitu menyelesaikan persamaan linear dua pemboleh ubah, diguna pakai dalam menyelesaikan soalan melibatkan indeks, yaitu persamaan serentak. Mengapa persamaan serentak? Melibatkan dua persamaan di mana kita akan sama ada gunakan penggantian ataupun penghapusan untuk menentukan nilai pemboleh ubah. So dari sini dapati bahawa daripada video pertama cikgu mengatakan walaupun bentuk soalan itu adalah baru, iaitu dalam bentuk indeks, apabila ia berada dalam bentuk indeks, kita tidak dapat mengenal apakah jenis persamaan. So untuk menentukan, ya, persamaan itu melibatkan persamaan mana, iaitu sama ada persamaan linear, persamaan serentak ataupun persamaan kuadratik, perlukan asas-asas indeks diguna pakai supaya kita dapat mengenal jenis persamaan. Selepas kita dah kenal jenis persamaan, kita boleh gunakan pengalaman yang sudah ada cara penyelesaian persamaan berkenaan. So ini adalah satu lagi contoh bagaimana kita nak selesaikan, ya, persamaan serentak
Sebab ada dua persamaan, dua pun boleh ubah. So bagaimana kita akan gunakan pengalaman penyelesaian persamaan serentak dalam menyelesaikan soalan persamaan bentuk indeks. So cikgu harap apa yang cikgu kongsi, bagaimana kita gunakan asas-asas indeks dalam persamaan dua persamaan ini supaya ia ubah menjadi dua persamaan linear. Dan dari situ bagaimana kita gunakan pengalaman sama ada secara penghapusan ataupun penggantian untuk memperolehi nilai X dan Y untuk soalan 1. So cikgu harap murid-murid dapat faham. Okey, berikan perhatian, beri tumpuan belajar bagaimana persamaan serentak dalam bentuk indeks ini pun boleh diselesaikan. Okey. So untuk membantu murid-murid memahami lebih, cikgu pilih satu lagi soalan. So sekarang murid-murid sudah ada pengalaman. So mungkin bila cikgu bincang soalan kedua ini, ya murid-murid akan faham apa yang cikgu cuba terangkan dan kita boleh lakukan dengan lebih mudah. Sebab sudah ada pengalaman bagaimana nak ubah daripada bentuk indeks kepada bentuk lazim yang kita gunakan dalam persamaan. Jelas? Okey, so sekarang cikgu padamkan yang pertama dan cikgu salin persamaan yang kedua. Okey, kita padamkan semua. Lepas tu kita salin persamaan indeks yang kedua untuk mendapatkan nilai pemboleh ubah yang terlibat dalam soalan 2 iaitu N dan N. Okey. Okey, sekarang cikgu salin persamaan pertama daripada soalan kedua iaitu 27N bahagi dengan 9N sama dengan 81. Okey, so cikgu tuliskan sebelah lebih senang. Okey, so kita ada 2 darab 4N sama dengan 32N. Okey, so perhatikan sekarang kita ada dua persamaan di sini. Kita ada dua persamaan. Cikgu tadi tulis atas bawah, di sini kiri kanan tak ada masalah. So saya rasa ini lebih sesuai cara kita untuk dibandingkan. Okey, so sekarang apa yang kita akan lakukan adalah kita akan perkenalkan asas-asas indeks supaya kita dapat mengenal persamaan ini sebenarnya persamaan jenis apa. Okey, so kita kenalkan asas. Pertama sekarang perhatikan bentuk ini, ya asasnya adalah AM bahagi dengan AN adalah AM tolak N, asas. So mengikut asas ini adalah didapati ya asal bentuk asal ini akan jadi 27M. Okey, bahagi ya iaitu 9N sama dengan 81. So sekarang perhatikan kita ada 27, 9 dan 81 dan setiap satu perlu ditukarkan kepada satu base yang sama. So 27, 9 dan 81 dah biasa kan? Banyak soalan melibatkan nombor-nombor ini di bawah tajuk indeks. So mudah. Okey, so sekarang 27, 9 dan 81 base-nya adalah 3. So maka 27M adalah 27 adalah 3 darab 3 darab 3 iaitu 3 kuasa 3, 9 darab 3 27. So yang ini adalah 3 kuasa 3M iaitu 3M iaitu darabkan M kurungan N adalah AM darab N. Nah, semua asas itu cikgu ulang balik supaya setiap kali kita tulis asas-asas indeks, ia akan memudahkan murid-murid menghafal asas-asas ini. Menghafal asas bukan menghafal cara penyelesaian. Asas perlu dihafal. Okey, peraturan-peraturan itu perlu dihafal, tapi bukan cara penyelesaian. So setiap kali cikgu tulis asas-asas ini supaya kita dapat hafal asas itu. Okey, so sekarang kita dah tukarkan 27M itu menjadi 3M. So di sini kita dapati yang ini adalah 3M bahagi 9N pula. Okey, perhatikan sekarang 9N. So 9N, 9 adalah 3 darab 3
yaitu 3 kuasa 2. So yang ini adalah 3 kuasa 2N yaitu 3, yaitu AM kurungan N adalah AM darab N. So darab kita akan dapat 2N. Jelas? So di sini cikgu dah tukarkan ke bentuk ini dan cikgu tunjukkan setiap asas yang digunakan. Okey, kita padam di sini. So kita dapati yang ini ialah 3 2N sama dengan, ya, kita nak tukar 81 pula. Ke bentuk indeks base-nya adalah 3. So 81 adalah 3 darab 3 9 darab 3 27 darab 3 81, yaitu 3 kuasa 4. Ya, 9 darab 3 27 darab 3 ialah 81. So sama dengan 3 kuasa 4. Jelas? So sekarang kita dah tahu ianya adalah 3 kuasa 4. Cikgu padam ini. Okey, kita salin yang ini adalah 3 kuasa 4. Okey, sekarang perhatikan asas di sini. Kan tadi cikgu dah tunjukkan iaitu AM bahagi AN adalah AM tolak N. Jelas? So sekarang kita gunakan asas ini. Berdasarkan asas ini adalah 3 3N tolak 2N sama dengan 3 kuasa 4. Lepas itu, ya, AN sama dengan EN. Jika begini, N adalah bersamaan dengan N. See? Setiap kali cikgu lakukan penyelesaian, cikgu gunakan asas-asas indeks. Okey, so dari sini kita dapati 3N tolak 2N adalah 4. Okey, perhatikan sekarang persamaan yang kita hasilkan daripada bentuk asalnya. So di sini kita dapati, ya, persamaan linear dua pemboleh ubah. So untuk menentukan nilai N dan M ini yang terlibat dalam soalan ini, maka kita perlukan satu lagi persamaan yang kita akan perolehi daripada yang kedua. Jelas? Okey, sekarang kita dah tukarkan bentuk ini menjadi persamaan. Cikgu padamkan ini. Okey, kita salin. So dari sini kita dapati persamaannya ialah 3M. Okey, 3N tolak 2N sama dengan 4. Okey, sekarang kita akan lakukan perkara yang sama pula untuk yang kedua. Jelas? Okey, cikgu turunkan di sini iaitu 2 darab 4 kuasa N sama dengan 32N. So 2 adalah 2 kuasa 1. So jika kita mempunyai base 2, maka yang ini perlu tukar kepada base 2, yang ini pun tukar base 2. So sekarang kita bincangkan dengan 4 kuasa N. So 4 adalah 2 darab 2 iaitu 2 kuasa 2. Jelas? So yang ini adalah 2 kuasa 2 N. Asas, yes, AN kurungan N adalah AN darab N. So di sini adalah 2 darab N yaitu 2N. Jelas? Kita dah ubah bentuk ini sekarang. So dari sini kita dapati yang ini, ya, cikgu padamkan di sini. Okey, dari sini cikgu dapati 2 kuasa 1 darab yang ini cikgu dah tukar menjadi 2N sama dengan, okey, cikgu nak bincangkan yang ini pula sekarang. 32N. Okey, 32N. So 32N. Base kita adalah 2. So 32 darab 2 darab 2 darab 2. Okey, 4 8 16 darab 2 32. So darab 2 yang ini adalah 4 darab 2 8 darab 2 16 darab 2 32. So maksud di sini adalah 2 kuasa 1 2 3 4 5. Okey, 2 kuasa 5. So yang ini adalah 2 kuasa 5 kurungan N iaitu 2 kuasa 5N. Jelas? So sekarang cikgu dah ubah bentuk ini. Okey, so yang ini adalah 2 kuasa 1
darab 2 kuasa 2M sama dengan 2 kuasa 5M. Okey, so jelas? Sekarang perhatikan di sini, yang ini adalah yang ini adalah AM darab AM di sini ya, yaitu AM tambah M. So yang ini jadi 2, 1 tambah 2M sama dengan 2 kuasa 5M. Okey, seterusnya, ya, seterusnya kita gunakan asas ini, yaitu AM sama dengan EM, maka M sama dengan M. Gunakan asas ini, kita akan perolehi satu lagi persamaan, yaitu 1 tambah 2M sama dengan 5M. Okey, perhatikan di sini. So ini adalah persamaan kedua yang kita perolehi daripada bentuk indeks. So kita dapati kita ada satu lagi bentuk persamaan linear dua pemboleh ubah. So untuk menyelesaikan persamaan linear dua pemboleh ubah, kita perlukan dua persamaan linear dua pemboleh ubah, yang satu di sini, satu di sini, di mana asalnya kita tidak nampak begitu. So sekarang dengan menggunakan asas-asas yang dipelajari berkenaan dan indeks diguna pakai, dan kita dapat berjaya menghasilkan untuk menentukan nilai M dan N ini, kita perlukan dua persamaan linear dua pemboleh ubah. So itu kita dah hasilkan dengan menggunakan asas-asas indeks. Okey, seterusnya sekarang kita akan gunakan pengalaman daripada menengah rendah. Sama ada kita akan gunakan cara gantian ataupun cara penghapusan untuk menentukan nilai M dan N. Jelas? Okey, so sekarang cikgu padamkan ini semua. Okey, sekarang apa yang kita lakukan ialah kita akan sama ada gunakan penghapusan ataupun cara gantian. Okey, so mana-mana satu. Okey, katakan cikgu pilih di sini, iaitu 3M sama dengan 4 pindah jadi tambah 2M. Jelas? Okey, sekarang perhatikan daripada persamaan pertama, tolak 2M, pindahkan. So di sini cikgu dapati M adalah 4 tambah 2M bahagi dengan 3. So semasa cikgu ajar persamaan sistem di bawah sistem persamaan, cikgu ada nasihatkan, ada kala kita tidak mempunyai pilihan apabila kita menggantikan satu sebutan ke dalam satu lagi sebutan. Okey, tidak ada pilihan akan membentuk satu bentuk persamaan yang ada pecahan. Jika selepas mengganti masih ada bentuk pecahan, cikgu dah nasihatkan bagaimana nak permudahkan persamaan itu sebelum kita lakukan langkah seterusnya. So gunakan pengalaman-pengalaman yang cikgu kongsi bersama anda. Walaupun tajuk ini ialah tajuk indeks, tetapi kita boleh guna pakai asas. Sebab bahagian ini dalam tajuk indeks ini, bahagian ini kita perlukan pengalaman, pengetahuan berkenaan dengan bagaimana nak selesaikan satu persamaan linear dua pemboleh ubah. So sekarang perhatikan apa yang cikgu nak lakukan ialah cikgu akan gantikan di sini. Okey. So di sini kita dapati bahawa 1 tambah 2M sama dengan 5. Okey, M berapa sekarang? Tak, kita gantikan pada M ya, sorry ya. Okey, kita gantikan pada M. So 1 tambah 2 kurungan, yang ini 4 tambah 2M bahagi dengan 3 sama dengan 5M. Okey, cikgu dah kata, okey, perhatikan kita ada satu sebutan, dua sebutan, keseluruhan ini adalah satu sebutan dan ini satu sebutan. Kan cikgu dah kata, apabila kita ganti dan kita perolehi satu persamaan dalam bentuk pecahan, nasihat cikgu, jangan kekalkan pecahan itu berterusan dalam penyelesaian, akan menyusahkan. So nasihat cikgu, dari peringkat awal lagi hapuskan pecahan itu atau pembawa itu. Okey, hapuskan. So di sini kita perhatikan untuk sebutan kedua pembawa adalah 3.
So bagaimana 3 ini boleh dihapuskan? Cikgu kan kata kita boleh lakukan sebarang perubahan ke atas satu sebutan dalam persamaan. Kita boleh lakukan perubahan ke atas satu persamaan dalam satu persamaan. Tetapi perubahan yang kita lakukan ke atas sebutan itu perlu digunakan pakai untuk sebutan-sebutan lain dalam persamaan itu. So di sini kita ada 3. 1, 2, 3. Ya di sini ada per 3. So untuk hapus kali ini cikgu darab sebutan ini dengan 3. So oke. So yang ini sudah menjadi sebutan biasa. So bila cikgu lakukan perubahan darab 3, yang ini 1 pun perlu darab 3, yang 5N pun darab 3. So yang ini sudah menjadi 3 tambah 2, ada hapuskan 4 tambah 2N sama dengan 15N. Okey, darab 15N. Okey, perhatikan di sini. So sebab itu cikgu nasihatkan, setiap yang dipelajari ini kita perlu guna pakai dalam satu situasi dalam matematik tambahan. Persamaan ini yang kita pelajari itu akan digunakan pakai dalam tajuk-tajuk yang lain. So, pengalaman penyelesaian persamaan itu sangat-sangat penting. Okey? So, sekarang kita berjaya menukarkan yang asalnya nampak rumit menjadi bentuk yang lebih mudah. Okey, so sekarang dari sini kita dapati 3. Okey, masa pengembangan pastikan. So, tambah. So, tambah di sini 8. Okey, kita kembangkan di sini tambah 4N sama dengan 15N. Jelas? Okey, perhatikan sekarang ya, tambah kita dapat 11, 3 tambah 8 11. Okey, perhatikan di sini 15N cikgu pindahkan jadi tolak 4N. Jelas? Okey, sekarang cikgu padamkan ya cikgu. Okey, kita kekalkan di sini. So di sini kita dapati 11 adalah okey, so 15N tolak 4 adalah 11N. Boleh? Kita dapat 11N di sini. So daripada sini kita dapati, cikgu bawa ke sebelah sini ya. Cikgu bawa ke sebelah sini. So 11N adalah 11. So N adalah 11 bagi dengan 11 iaitu 1. So dari sini kita dapati nilai N adalah 1. Nilai N adalah 1. Cikgu tunjukkan langkah kerja. Okey, tak cukup ruang, cikgu pindahkan sini. So sekarang kita dapatnya, cikgu pindahkan ini ke sini ya. Okey, perhatikan di sini. Nah, tentukan N 11 dipindahkan. So bahagi 11 kita dapat 1. So dari sini N adalah 1. So kita sudah tentukan nilai N. So langkah seterusnya apa? Ya, langkah seterusnya ialah untuk menentukan N. Okey, so dari sini kita dapati okey, N bersamaan dengan 1. Okey. Sekarang cikgu akan gantikan ke dalam okey, untuk dalam sini untuk menentukan N pula. So N adalah 4 tambah 2 kurungan 1 sebab N adalah 1 bahagi dengan 3. Okey, perhatikan di sini iaitu N bersamaan dengan 4 tambah 2 bahagi dengan 3 iaitu 6 bahagi 3, ya ringkaskan, kita dapat 2. So, kita dapati N bersamaan dengan 2. So, perhatikan bagaimana cikgu gunakan asas-asas indeks. Mengapa di sini asas indeks diperlukan? Adalah untuk mengenal apakah jenis persamaan yang terlibat di sini. Adakah ia persamaan linear ataupun bukan linear? Adakah persamaan linear satu pun boleh ubah ataupun dua pun boleh ubah? Untuk menentukan jenis persamaan itu kita perlukan asas indeks perlu diperkenalkan. So kita perkenalkan dalam kedua-dua dan kita dapati setiap satu menghasilkan persamaan linear, dua pun boleh ubah. So jika dua pun boleh ubah, kita perlukan dua persamaan ya daripada setiap satu kita hasilkan. Selepas itu kita gunakan pengetahuan yang kita ada daripada mendengar rendah, iaitu sama ada kita gunakan cara gantian ataupun cara penghapusan untuk menentukan nilai-nilai pemboleh ubah yang terlibat dalam soalan. So di sini N adalah 2, N adalah 1. Okey, so cikgu bincangkan dua contoh soalan bagaimana indeks digunakan
dalam persamaan yang diberikan. Tujuan kita gunakan indeks untuk mengenal persamaan ini jenis apa, persamaan ini jenis apa. So apabila kita perkenalkan indeks asas yang dipelajari ke atas persamaan di sini, kita dapat mengenal persamaan-persamaan jenis apa yang kita akan perolehi. So untuk dua-dua contoh adalah melibatkan persamaan linear dua pemboleh ubah. Selepas kita memperolehi dua persamaan melibatkan dua pemboleh ubah, sama ada kita gunakan penggantian ataupun penghapusan untuk menentukan. So cikgu harap dua contoh yang cikgu kongsi bersama murid dapat bantu murid memahami cara penyelesaian persamaan serentak melibatkan indeks. Persamaan serentak melibatkan indeks. Okey, sekiranya apa yang cikgu jelaskan anda berpuas hati dan faham, berikan thumbs like untuk cikgu. Okey, isikan ruang untuk komen, tekan bell button untuk dapat notifikasi daripada YouTube. Dan akhir sekali, sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Bye bye, terima kasih.